Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, how are you today? Okay, before we start, I want Farhan ikra doa. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا حكمتك وانشر علينا وهذا إنك يا أرحم الراحمين من رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Amin. Amin. Okay, thank you Farhan. Okay, so today we will move to the next subtopic, that is 6.2 mixture, and 6.3 after this. Okay, still in predictable chapter, okay, chapter 6. Okay, so let's look what is mixture. Okay, today we're gonna learn about mixture to communicate about example of mixture in your daily life, in our daily life, and then solving problem of separating mixture through activity based on the different characteristic of material and physical method. But we cannot do the activity, but we look what the activity that can we use to separate the mixture. Okay. Okay. What is mixture? Mixture is consists of two or more elements in compound mixed physically. Okay, we look at the word physically, and that means there is no chemical reaction involved. Okay, so it mix just physically, like ABC, air batu campur, is it? Mixed, or cocktail. Okay, mixture of solid and liquid. There is solid ice, cendol, what apa tu lagi, apa jagung and so on, banyak kat situ lah. So itu adalah mixture. Mixture mesti dia compound yang dicampurkan secara fizikal, tidak melibatkan chemical reaction. Okay, tidak melibatkan chemical reaction. Okay, so kena faham lah yang tu. Okay, so macam mana kita nak how to separate mixture? Okay, mixture can be separate by using filtration, distillation, by using magnet, sedimentation, flotation, chromatography, also sieving, and it depends on the physical properties of the substance in the mixture and substance obtained from the mixture. What we want from the mixture. Apa yang kita nak daripada campuran tersebut. Okay, kita boleh guna kaedah-kaedah ni lah. Okay, so kita pergi kepada satu demi satu. Okay, so kita nak tengok macam mana kita nak buat aktiviti-aktiviti dia. Okay, so ini adalah apa ni? Gambar apa ni? Gambar gambar apa ni? Filter paper. Pernah tengok filter paper? Pernah guna? Pernah tengok dan guna filter paper? Pernah tak? Tak. Tak pernah. Okay, filter paper. This is filter paper. Filter paper is round. Okay, dia berbentuk bulat. Okay, bulat. Circle. And then kita kena lipat dia sebelum kita masukkan ke dalam filter funnel. So, filter paper kena guna dengan filter funnel untuk buat filtration. Okay. Kita juga boleh guna filter paper untuk chromatografi. Tapi yang ni dulu kita gunakan kegunaan sebenar dia adalah untuk filter lah. Nama pun filter paper penapisan, so kita tapis. Okey, ini adalah aktiviti yang kita buat. Kita akan buat dalam makmal. Kalau kita jumpa, kita akan campurkan pasir dengan air, kemudian kita akan filter pasir tersebut daripada air menggunakan filter paper. Filter paper kita lipat tu, kita masukkan ke dalam filter funnel. Okey, kemudian kita letak kat sini macam ni. Yang ni lukisan dia, warna orange tu, itu adalah filter paper. Kemudian yang warna biru tu filter funnel. Jangan buat tutup pula dekat atas filter funnel. Okay, ni glass rod untuk mengelakkan dia menitik ikut tempat lain lah. So dia boleh
dituangkan dengan elok, dengan baik lepas tu. Okay, so ini adalah hasil yang telah ditapis. Okay, so air yang akan hasil yang ditapis ni mesti jernih. Okay, kalau kamu buat nanti, kalau kamu ambil air mud pun, mud water apa, air yang berlumpur pun, kamu boleh dapat air yang jernih menggunakan kaedah filtration. Okay, so itu adalah filtration. Okay, this one, distillation. Distillation lagi dah tak pernah guna kalau kalau filter paper kamu tak pernah buat. Okay, distillation dalam bahasa Melayu dia penyulingan. Okay, so penyulingan. Apa itu penyulingan? Penyulingan adalah mengasingkan to separate completely miscible liquid mixture that have different boiling point. Okay, contoh kan kita tengok kalau kita masukkan alkohol dengan air, kita tak boleh nak keluarkan air, tak boleh nak asingkan air dan juga alkohol. Macam mana kita nak asingkan dia? Sebab dia orang dua-dua liquid. Takkan nak pakai filter, tak boleh. Jadi apa kaedah yang kita guna? Kita guna distillation. Okay, distillation yang paling penting adalah dia punya boiling point dia adalah berbeza. Macam alkohol dan juga air, dia punya boiling point dia berbeza. Kalau alkohol, boiling point dia adalah lebih kurang 70 ke 80, saya tak ingat yang tepatnya, tapi about 70 to 80 degree Celsius. Okay, so dekat situ bila kita panaskan, pastikan termometer tu tak boleh lebih daripada 100 degree. 100 degree, kalau 100 degree dia akan air pun sekali akan teruap. Jadi kalau kita panaskan dia, okay, alkohol ni dipanaskan, alkohol akan menguap. Okay, dia akan jadi steam. Okay, dia akan jadi steam lah. Bila jadi gas, dalam bentuk gas, maka dia akan lalu kat sini. Okay, lalu dekat condenser libid ni. Okay, this one panggil condenser libid, libid condenser. Air, dalam condenser libid ni ada air untuk membuat proses kondensasi, menukarkan gas kepada cecair. Okay, so air dia mesti masuk daripada bawah, tak boleh masuk daripada atas. Kalau masuk daripada atas, dia tak boleh nak penuhkan condenser libid ni. Okay, so air mesti masuk daripada bawah condenser libid, kemudian air keluar daripada atas. Air keluar ni bagaimana? Pergi buang lah. Okay, ataupun boleh, kalau ada mesin untuk pump, boleh pusing lah. Dia sama macam penyejukan kereta lah, kondenser dalam kereta tu. Dia sejukkan, dia air masuk, air yang sejuk. Okay, kalau air yang keluar ni biasanya dia sejuk jugalah sebabnya tak lama dia dalam ni. Okay, kalau dia lama, dia panjang ataupun banyak, dia akan jadi panas jugalah air ni sebab dia menyejukkan gas yang ada dekat dalam ni. Gas yang ada dekat dalam. Gas yang keluar tu adalah gas apa? Gas yang rendah dia punya boiling point. Sebagai contoh yang dekat dalam ni, ini adalah alkohol. Okay, so alkohol. So pastikan dia tak lebih daripada 100. Kalau lebih 100 dengan air-air sekali masuk ke sini lah. Jadi kita akan dapat apa kat dalam ni? Dapat alkohol. Okay, kita akan dapat alkohol lah dalam ni. Bila kita suling, kita akan dapat alkohol. Okay, so air akan tinggal dalam ni. Okay, so sampai dah tak ada dah air, alkohol yang keluar. So kita boleh asingkan alkohol dengan air. Itu contoh. Okay, dalam makmal memang biasalah pembantu makmal akan buat penyulingan. Tapi dia tak pakailah kaedah pakai condenser libid ni, dia pakai mesin lah. Mesin. Okay, so yang ini pula, yang ni dekat belah kiri ni adalah penghasilan perfume ataupun minyak wangi. Minyak wangi dihasilkan dengan menggunakan kaedah distillation juga, penyulingan juga. Macam mana dia menyuling? Dia disuling dengan memanaskan, mengekstrak lah, dia ekstrak. Dia keluar, dia ambil petals, dia ambil bunga-bunga tu, dia masukkan ke dalam satu bekas, kemudian dipanaskan. So wap-wap air yang dipanaskan, wap-wap yang telah dipanaskan tu, bunga-bunga sekali bercampur kan. So dia akan keluarkan untuk didapatkan dia punya pati dia. So dapat pati tu, pati tu lah yang kita guna sebagai minyak wangi. Okay, so dia dipanaskan lah, dipanaskan. Okay,
So untuk distillation ada soalan tak? Okay, ada soalan boleh tanya ataupun boleh type je dekat dekat chat room, chat bawah tu. Okay. Okay, so kita teruskan. The next one. Apakah yang seterusnya? Yang seterusnya ialah okay, separation by using magnet. Okay, so untuk menggunakan magnetik, so magnet kenalah ada substance yang magnetik. Okay, contoh-contoh substance magnetik apa dia? Besi. Lagi apa lagi? Nikel. Okay, so di antaranya lah. So dia adalah magnet. Okay, dia adalah magnetik. Dia ada bersifat magnetik. Dia maksud dia melekat dengan magnet. Okay, so untuk menggunakan kaedah ni, so dia mesti ada bahan yang ada magnet dengan bahan yang tak ada magnet. So maksudnya kita nak asingkan yang ada magnet dengan yang tak ada magnet lah. Sebagai contoh, kita nak mengasingkan besi. Ini dalam amal kita buat besi daripada serbuk sulfur. Okay, kalau kita campurkan serbuk besi dengan serbuk sulfur, macam mana kita nak asingkan balik? Jadi kita boleh gunakan magnet. Okay, kita tak letak magnet terus dekat situ sebab nanti dia besi tu akan melekat terus kat magnet lah. Jadi kalau nak buat, kita kena letak satu kertas. Okay, supaya besi tu melekat dekat kertas, kemudian kita boleh terbalikkan kertas tu dan kita dapat collect terus dia punya besi. Tak adalah dia melekat dekat magnet tu kita boleh angkat dan nanti asingkan dengan kertas. Okey. Yang ini contoh dalam industri. Kita ada excavator yang menggunakan magnet. Okey, yang menggunakan magnet untuk mengasingkan besi-besi. Untuk apa ni? Untuk apa buat asingkan besi dekat tempat pembuangan ni? Untuk buat kitar semula. Okey, sebab kalau besi ni nak cari dekat dunia ni memang banyak biji besi, tetapi dia punya proses lebih untuk dapatkan besi daripada dia punya ore, dia punya biji adalah lebih renyah daripada nak meleburkan besi untuk bina semula besi. Okey, so kita akan digunakan untuk apa? Untuk kitar semula lah. Okey, so ini untuk separation menggunakan magnet. Okey, kita tengok pula sedimentation. Okey, sedimentation ni apa dia? Dalam bahasa Melayu dia pemendakan. Okey, pemendakan. Okey, untuk mengasingkan liquid, to separate liquid and insoluble solid mixture. Okey, dia untuk mengasingkan air ataupun cecair daripada bahan-bahan yang tidak larut. Okey, so yang ni dalam amal kita buat, kita pakai air dan juga sand. Okey, air dan juga pasir lah. Okey, pasir dia akan jatuh termendak ke bawah, lepas tu kita akan tuang air tu, buang air tu pelan-pelan lah. Macam nasi kan, nasi kita nak masak nasi, beras, kita basuh beras, kemudian kita akan buang air dia kan. Nak buang air tu, kita tunggu beras tu jatuh ke bawah, mendak dulu ke bawah kan. So yang tu dipanggil sebagai proses pemendakan. Okey, kalau dekat dalam industri ni, industri apa ni agak-agak? Industri apa ni? Pernah tengok tak benda macam ni? Pernah tengok tak? Pernah tengok? Tak. Tak pernah. Okey, ini dipanggil apa? Proses pemendakan air lah, membuat air terawat. Kalau kita air pipe dalam air pipe yang sampai ke rumah kita ni akan dirawat. Macam mana dia dirawat? Yang pertama dia akan buat pemendakan lah di antara proses-prosesnya. Kenapa nak buat pemendakan? Supaya dia boleh asingkan lumpur daripada air sebelum dia buat proses yang seterusnya. Okey, so ini adalah logi rawatan air. Okey, kalau digunakan juga untuk oleh IWK, okey, apa dia, Indah Water Consortium kan, untuk merawat air-air daripada loji-loji. Okey, air-air daripada tangki najis lah. So dia buat proses pemendakan, kemudian barulah dia keluarkan air yang telah dirawat tu ke dalam longkang. Dia akan buat proses, ada beberapa proses lah. So banyak lagi proses dia selain daripada pemendakan ni. So di antaranya adalah pemendakan. Okey. So ini adalah logi rawatan air. Logi rawatan air. Okey, yang ini adalah flotation method ataupun pengasingan menggunakan kaedah
apungan. Okey, apungan. Okey, yang ini biasanya kita gunakan untuk mengasingkan air yang separa larut. Okey, dengan bahan yang larut dalam air. Okey, contoh minyak dengan air. Okey, minyak dengan air. So kita nampak kan dia dua-dua liquid tapi dia boleh terasing. Satu duduk atas, satu duduk bawah. Jadi macam mana nak dapatkan air saja? Macam mana nak dapatkan minyak saja? Nak sedut tak bau macam tak boleh kan? Jadi kita akan gunakan apa ni? Separating funnel. Okay, yang ini dalam makmal. Okay, dalam makmal kita ada separating funnel. Okay, this one. Okay, yang ini dia punya rajah dia lah. Rajah. Okay, separating funnel ni digunakan kita campurkan dua bahan tersebut, bahan yang dah dicampurkan tu, yang tercampur tu, contoh minyak dengan air dah tercampur, kita nak asingkan air dia. Okay, kita masukkan dalam tu, kita biarkan sebentar sampai dia bertenang. So kita nampak dia punya beza atas dengan bawah kan. Jadi kita akan buka dia punya cork ni. Okay, dia punya tab ni, dia punya pilih dia ni, kita buka untuk keluarkan yang bawah. So yang tinggal adalah yang atas. So dia nak mengasingkan dua liquid yang mempunyai different density. Dia punya dia punya density dia punya masalah yang sana. Lupa dah dia punya bahasa Melayu dia. Okay, different density. Density dia punya apa perkataan density dalam bahasa Melayu? Ketumpatan. Ya, ketumpatan yang berbeza. Thank you. Okay, so ketumpatan yang berbeza. So dia ada ketumpatan yang berbeza. Jadi kat situ kita boleh asingkan lah. So nama radas ni apa dia? What is the name of this apparatus? Separating funnel. Okay, so dalam amal kita buat air dengan minyak. Okay. Okay, next. Chromatography method. Chromatography. You know what is the meaning of chromatography? Okay. Tak boleh, tak tahu. Okay, chroma tu maksudnya warna lah, chromatography. Okay, selalunya digunakan untuk mengasingkan warna. Okay, sebab kita nak mengasingkan dia small amount of mixture. Okay, warna ni datang daripada pigment kan, dia hasil daripada satu benda kecil-kecil. Okay, pigment yang kecil-kecil. Jadi macam mana kita nak mengasingkan dia, kita akan menggunakan kaedah kromatografi. Okay, namanya kaedah kromatografi. Untuk kadang dia digunakan untuk untuk check fraud document by separating the color from the ink used. Okay, contohlah tanda tangan. Okay, dari bahan tanda tangan kita biasa guna pen yang sama okay, pen yang sama. Kita tanda tangan, lepas tu ada orang lain tiru tanda tangan kita dekat ujung dokumen. Okay, jadi dia boleh detect, yang ni pakai pen dakwat lain, yang ni pakai pen dakwat lain. Ataupun contoh nak tengok betul ke ini duit yang tulen. Okay, duit yang tulen ataupun duit yang palsu kan. Jadi dia boleh juga check menggunakan kaedah kromatografi. Jadi macam mana nak guna, ataupun benda lain yang digunakan adalah di antaranya untuk untuk check lah ada tak harmful food coloring present in our food. Okay, ada tak coloring yang berbahaya kepada kita. Dia sebab apa dia boleh terasing? Sebab dia mempunyai jisim yang berbeza, dia punya molekul yang berbeza. Molekul ada yang besar, ada yang kecil. Jadi yang kecil ni akan cepat perginya jauh. Okay, yang besar ni akan slow pergi dia. Sebab itu dia boleh terasing. Kalau kamu tengok yang ni contoh hasil daripada kromatografi. So asalnya dia letak satu titik warna orange. Tapi tarik tengok dia sebenarnya adalah ada warna kuning, ada warna merah dekat situ. Kadang-kadang warna hitam pun kadang-kadang kita letak hitam je lah, tak ada benda warna lain. Padahal dia ada beberapa warna yang lain. Kalau kita buat kaedah kromatografi ni kita akan nampak. So macam mana nak buat kaedah kromatografi? Okey, yang pertama kita gunakan filter paper. Okey, kita buat satu garisan dekat bawah. Okey, lepas kita buat garisan kita buat dekat bawah, kita akan letakkan apa yang kita nak asingkan tu. Contoh
pen marker punya dakwat kan. Kita klik titik saja dekat atas ni. Okay, 1 ataupun 2 ataupun 3. Kalau nak buat satu je lah. Klik 1. Kemudian kita akan rendamkan, masukkan ke dalam distill water. Okay, tetapi sampai dekat berhampiran saja dengan dengan dakwat tersebut. Lepas tu kita biarkan dia dalam setengah jam. Macam tu kita akan nampak dia akan naik macam ni. So air akan bawa menggunakan kaedah kapilari lah, dia akan naik ke atas. Okey, dia akan bergerak ke atas, kemudian dia akan asingkanlah warna-warna yang ada daripada situ. Okey, macam contohlah kamu print kerja sekolah, lepas tu dia terendam air ataupun terkena air hujan. Apa jadi? Dia punya warna tulisan dakwat tu akan tersebar kan. So dia sebenarnya berlakunya kromatografi kat situ. Okey, jelas tak? Jelas? Ada soalan nak tanya? Okey, tak ada Tak ada soalan nak tanya. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan 6.3 iaitu compound. Okey, tadi kita tengok mixture. Okey, sekarang kita tengok compound. Compound, apa dia compound? Okey, dalam compound kita akan belajar apa? Kita akan bercakap tentang compound yang ada dalam kita punya kehidupan seharian. Communicate about compound in our daily life. Demonstrate and the formation of a compound between metal and non-metal. I cannot demonstrate, but kamu kena carilah dalam internet, ada tak ada macam-macam. Ada macam-macam tindak balas di antara metal dengan non-metal yang menghasilkan compound. Okay, nanti kita akan tengok. Okay. Kemudian and then conclude the mass is conserved during a chemical change. Bila berlaku perubahan kimia, sebenarnya dia punya jisim dia tidak berubah. Okay, nanti kita tengok. Okay, separate compound using chemical method. And then kita akan juga tengok apakah kaedah yang digunakan untuk mengasingkan elemen-elemen di dalam compound. Okay, tadi mixture kita boleh guna beberapa kaedah tadi. Okay, tetapi untuk compound kita tak boleh guna kaedah-kaedah yang ke atas tu. Okay, and then kita akan bezakan di antara chemical change dengan physical change. Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan kimia dan juga perubahan fizikal, dan yang terakhir adalah kita nak bagaimana kita nak membezakan apakah perbezaan di antara mixture and compound. Okay, so compound, apakah yang dimaksudkan dengan compound? Compound adalah dua atau lebih elemen yang combine ataupun mix chemically. Yang kita dah belajar tentang maksud compound ni sebelum ni. Okay, so dia mestilah hasil yang baru dia terhasil. Dan hasil baru itu dia mempunyai karakteristik yang berbeza dengan yang asal. Sebagai contoh, natrium chloride. Okay, kalau kamu tengok dia ada sodium, ada natrium. Okay, sodium natrium. Okay, sodium ni dia adalah satu logam alkali yang sangat-sangat reaktif. Kena air dia boleh terbakar terus. Ataupun kena aja udara yang ada wap air pun dia boleh terbakar terus. Okay, and then chloride pula, chlorine ni pula, chloride daripada chlorine adalah satu yang harmful, yang poisonous. Okay, dia harmful dan poisonous. Dia boleh menyebabkan merengsa lah, dia boleh merengsa. Okay, jadi bila di combine, okay, sodium and chloride combine together, dia jadi edible, dia boleh dimakan. Iaitu garam dekat dapur kita, sodium chloride. Padahal dia sodium sangat reaktif, chlorine pula poisonous. Jadi betul dia combine together, dia jadi satu own karakteristik, dia satu benda yang berbeza yang boleh dimakan pula. Okay, so dia ada own karakteristik. So dia punya karakter dia berbeza dengan bahan asal. So kita tak boleh kata benda tu sama lah. Okay, and then kita tengok contoh-contoh lah dekat dalilan. Okay, ni selalu kita tengok kan, Lego daripada polyethylene. Polyethylene ni combination of carbon and hydrogen. Dia datang daripada liquid petroleum. Okay, dibuat daripada liquid petroleum. Petroleum dalam bentuk liquid tu, di antara hasilnya adalah ini, Lego ni, plastik. Okay, selain daripada plastik, petrol.
Petrol pun sama juga dibuat daripada bahan-bahan bersumberkan petroleum. Okay, so water. Okay, water, H2O, hydrogen and oxygen combine together. Okay, hydrogen is gas, oxygen is gas, combine together become water. Become liquid, water. Nampak? Dia benda yang berbeza. Karakteristik dia terus berbeza. Ini tiles. Tiles adalah ataupun marbles. Okay, tiles are made from marbles which is a combination of calcium, carbon and oxygen. Calcium carbonate. Okay. Okay, so dia adalah kalsium karbonat. Sama macam tulang kamu lah. Tulang gigi, tulang. Dia ada kalsium karbonat kat situ. Di antaranya. Okay, so itu adalah compound. Okay, compound. Compound consists of two or more elements that are mixed chemically. Okay, jadi dalam compound ni boleh terbentuk dengan tindak balas di antara metal and non-metal. Okey, apakah metal dia? Metal ni contoh-contoh metal lah. Contoh-contoh logam. Magnesium, aluminium, zinc, iron, copper. Ini contoh-contoh logam. Oksigen ni bukan logam. Okey, combination of this magnesium, metal and non-metal become magnesium oxide. Okey, magnesium oxide we call it metal oxide. Okay, metal oxida. Okay, logam oksida. Okay, so metal oxide, aluminium oxide, zinc oxide, iron oxide, copper oxide. Okay, kita panggil dia sebagai oksida logam. Okay, oksida logam. Okay, so macam-macam lagi lah. Okay, kita pergi pula kepada kalau dia bertindak balas dengan alkali. Okay, kalau air dengan alkali, ni alkali metal alkali metal, bukannya metal biasa. Okey, tapi alkali metal. Alkali metal ni adalah unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang duduk dalam kumpulan satu dalam periodic table. Okey, kita tengok periodic table. Kumpulan yang pertama tu kita ada lithium, sodium, potassium, iaitu dipanggil sebagai alkali metal. Alkali metal ni tadi dia bertindak balas dengan air, dia boleh menghasilkan gas hidrogen dan juga alkali compound. Okey, contoh lithium campur dengan air dia akan jadi lithium hydroxide. Okey, dan juga hydrogen gas. Okey, so kamu kena ingat apa dia? Ingat alkali metal react with water. Alkali metal ni sebut je lithium, sodium, potassium with water become hydrogen and alkali compound. Alkali compound that is formed is lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide. So, potassium hydroxide, sodium hydroxide, lithium hydroxide. Okay, do you get it? Is there any question? Ada nak tanya soalan? No sir, tiada. No, okay, thank you. Okay, kita teruskan. And then, satu lagi yang kita belajar tentang iron and sulfur. Iron and sulfur powder reaction, it can form iron sulfide. Okay, dia akan membentuk satu iron sulfida. Okay, sulfur okay, this one sulfur. Okay, sulfur warna kuning ni, warna dia kuning. Yang ni iron powder. Okay, serbuk besi. Okay, iron powder kita panaskan okay, dalam crucible. Crucible ni lampu pijar. Okay, dipanaskan dengan kuat. Dia akan membara jadi warna merah. Dalam ni merah pun panas. Kemudian dia akan membentuk satu benda baru. Okay, compound baharu iaitu iron sulfide. Okay, iron sulfide ni dia terus berbeza dengan iron dan juga sulfur ni. Dia sangat dia boleh menghasilkan satu gas beracun. Okey, gas beracun sulfur dioxide. Okey, kalau dia bertindak balas dengan asid. Okey, so dia satu benda yang berbeza lah. Tetapi jisim dia bila kita tambah ni, jisim dia adalah sama. Okey, bermaksud reaction yang berlaku tidak mengubah dia punya jisim. Okey, untuk menghasilkan satu compound yang seterusnya, jisim dia tidak berubah. Okey, walaupun kalau kita campurkan saja, kita kacau-kacau, kita tak panaskan, kita panggil itu sebagai mixture. Okey, kita panggil dia sebagai mixture campuran. Tetapi bila kita panaskan, dia berlaku tindak balas. Okey, apakah tindak balasnya? Tindak balas pembakaran lah. Okey, tindak balas di antara iron tu
dengan sulfur. Jadi dia akan membentuk satu benda yang baru iaitu iron sulfide. Iron sulfide. Okey. Okey, so yang ni dalam makmal pun kita buat. Okey, boleh kita buat. Tapi memanglah kita tak ada makmal kat sini kan. Okey, so itu ada. Ni sangat panas ni. Kalau kita campurkan, kita panaskan dia, dia terbakar dan bakar tu sangat panas. So jangan pandai-pandai pula buat kat rumah kan. Cari pula besi, cari pula air, sulfur buat sendiri. So hati-hati So, dia sangat-sangat berbahaya gas-gas. Ataupun yang ni kamu tak boleh, kalau kamu hancurkan dia, jadikan serbuk, dia boleh bertindak balas dengan air, dengan udara untuk terbakar pula. Terbakar lagi. So hati-hatilah. Okey. So kita tengok dalam alam semesta jadi ni, in nature, kita akan jumpa banyak mineral salt. Okey, kebanyakan logam ni kita jumpa dalam bentuk dia punya biji. Dia punya ore, dia punya ore ni bukan dia punya logam yang tulen lah, ataupun dipanggil sebagai garam ataupun logam yang ada benda lain. Okey, logam yang telah bertindak balas, dah teroksida selalu ni. Okey, tetapi kecuali tiga iaitu gold, silver and platinum. Okey, logam yang kalau kita korek-korek bumi ni kita jumpa dalam bentuk dia punya logam saja, elemen dia saja, iaitu tiga benda ni, iaitu gold, silver and platinum. Okey, yang ni tiga saja yang kalau kamu korek, kamu jumpa, kamu dapat terus. Okey, contoh yang ni apa dia agak-agak? Ni gambar apa? Siapa nak teka? Yang ni gambar apa? Okey, yang ni dulu, yang warna merah. Tak tahu. Tak tahu. Okey, dekat Gambang selalu ada. Selalu kecoh pasal ni dekat Gambang. Gambang Pahang. Benda ni warna merah. Tak pernah nampak rasa. Tak pernah nampak. Okey, ini adalah biji besi. Biji besi. So dia bukannya besi ni, ini biji besi. Biji besi ni ferrum 3 oxide atau ferrum 2 oxide yang combine together. Okey, dia telah bertindak balas dengan oksigen. Yang ni pula apa ni? Yang ni dekat Perak ni memang terkenal lah dia. Apa dia agak-agak? Biji timah. Ya, betul. Biji timah. Betul, biji timah. Thank you Huda. Okey, ini adalah biji timah. Selalu jumpa dekat Perak. Okey, kalau kamu korek-korek dalam tanah, kalau kamu tampi-tampi kan, kadang-kadang kamu akan jumpa biji timah ni. So biji timah ni adalah kasitrit dalam bahasa Melayu, dalam bahasa sains ni kita panggil dia kasitrit. Okey, dia bukan dalam bentuk timah itu, bukan tin. Dia bukannya kita dapat tin terus, tetapi kita dapat tin oxide ataupun kasitrit dipanggil. Okey, kasitrit. So dia ada bahan-bahan lain. So kita tak jumpa biji timah, kita tak jumpa timah itu, tin tu dalam bentuk tin, dalam keadaan semula jadi. Okey, yang ni pula rasa siapa? Selalu jual ni. Yang ni mineral salt lah. Yang ni mineral macam garam Himalaya kan. Garam Himalaya, garam. Yang ni macam-macam compound ada dalam ni. Ada kalsium, ada kalium, ada sodium. So dia dekat sini kita untuk perasa kan. So dia selalunya kita jumpa bahan-bahan dekat dunia ni, dia telah bertindak balas dengan oksigen. Oksigen adalah satu elemen yang lebih kurang 50% ada dalam dekat bumi ni. Okey, dan dia juga sebenarnya bukan wujud dalam keadaan oksigen gas sahaja, tapi dia telah bertindak balas dengan banyak elemen. Tu yang kita jumpa ni. Yang ni ferrum oxide, yang ni stannum oxide. Okey, kita tak jumpa dia dalam bentuk logam tulen. Tiga sahaja yang kita jumpa dalam bentuk logam tulen, iaitu yang saya sebut tadi, gold, silver and platinum. Kalau kamu
korek-korek ke tanah, jumpa benda berkilat, warna kuning berkilat macam gini, tu confirm itu adalah emas. Kalau kamu cairkan, kamu nak buat gelang, silakan, tak ada masalah. Okey, ataupun kamu jumpa benda berkilat warna silver macam gini kan, yang ni silver lah, perak. Okey, perak. Okey, yang ni pula platinum. Platinum memang tak boleh nak cair dalam dengan senang lah. Platinum ni tinggi dia punya melting point dia. Okey, tapi untuk gold dengan silver ni kita boleh bakar untuk bentuk dia untuk menjadi rantai, gelang dan seumpamanya. Okey, cincin sama je juga dengan silver ni. Okey. So ini yang kita jumpa dalam nature. Okey. Okey, kita pergi kepada bagaimana. Okey, tadi kita kata semua benda ni, mineral salt ni selalunya kita jumpa dalam bentuk yang telah teroksida. Jadi macam mana kita nak mengasingkan dia balik? Macam mana kita nak dapatkan besi daripada biji besi? Macam mana kita nak dapatkan timah daripada biji timah? Okey. So kaedah yang digunakan ialah kaedah kimia. Okey, kaedah iaitu kaedah elektrolisis. Okey, nama kaedahnya adalah kaedah elektrolisis. It can be only separate. Dia hanya ada satu kaedah saja iaitu kaedah elektrolisis. Okey. Kenapa tak boleh pakai kaedah filtration, sedimentation? Kenapa? Sebab dia bonded chemically. Sebab dia bonded chemically, jadi dia tak boleh nak diasingkan dengan mudah lah. Jadi kaedah yang ada hanya adalah kaedah elektrolisis. Kaedah elektrolisis ni macam mana? Okey, kaedah elektrolisis ni memerlukan satu tenaga elektrik. Okey, memerlukan satu tenaga elektrik dan dia mesti disambungkan kepada dua terminal. Okey, ada terminal kathod dan juga terminal anod. Okey, so terminal anod dan kathod ini dia akan berfungsi sebagai macam, kalau nak saya sebut tu macam magnet lah. Magnet kepada ion, anion. Okay, untuk anod dia akan magnet kepada anion. Maksudnya dia akan tarik anion dekat sini. Kemudian kathod dia akan tarik cation dekat sini. Okay, anion tu apa? Cation tu apa cikgu? Okay, anion itu adalah ion-ion bercas negatif. Cation itu ion-ion yang bercas negatif. Apa pula ion cikgu? Ion-ion itu adalah ion adalah elemen dalam elemen ni dia dalam bentuk ion. Okey, elemen dalam bentuk ion. Dia pengionan dekat situ berlaku. Okey, so bila berlakunya pengionan, maka dia boleh jadi bentuk ion hidrogen dan juga ion oksigen. Contoh air, kita boleh asingkan oksigen, keluarkan oksigen dan hidrogen dalam air. Okey, macam mana guna kaedah apa? Guna kaedah elektrolisis ni lah. Okey, so yang paling utama dia kena ada apa? Ada elektrik, kemudian dia ada kathod dan juga anod. Okey, anod dan juga kathod. Anod dan juga kathod ni berfungsi sebagai magnetik untuk ion tadi. Dia akan asingkan. Kalau anod, dia akan ambil ion hidroksida untuk mengeluarkan oksigen dekat situ. So dia akan keluarkan oksigen. So terkumpul oksigen. Dan hidrogen dia akan terkumpul di bahagian kathod. Okay, kathod cation. Cation yang ada dalam air adalah hydrogen ion. Okay, so kalau kita tengok kamu akan dapat, kalau kamu buat elektrolisis ni, kamu akan dapat 1:2. Okay, 1:2 iaitu hidrogen dia 1, hidrogen dia 2. Memang kamu akan dapat bentuk macam ni. Okay, jadi inilah H hidrogen 2. Kan satu molekul air ada 2 ion hidrogen dan juga 1 ion oksigen. Jadi dia terpisah memang macam ni. Okey, so ada satu kaedah saja iaitu kaedah elektrolisis. Kalau kita tengok dalam industri, kalau kita tengok biji besi, sama je, biji besi juga menggunakan kaedah elektrolisis, semua. Aluminium, nak ambil aluminium daripada aluminium oxide, guna kaedah elektrolisis. Nak dapatkan natrium daripada natrium klorida pun guna kaedah elektrolisis. So kaedah elektrolisis adalah satu-satunya kaedah untuk mengasingkan elemen daripada compound. Okay, elemen daripada compound dia. Okay, jelas. So kena ingat apa cikgu?
Kena ingat kathod, kena ingat anod, kena ingat apa elektrik, sumber elektrik ni from dry cell boleh, ada macam-macam lah. Okay, ni dry cell lah contoh. Okay. Kenapa letak sulfuric acid? Okay, sulfuric acid diletakkan sebagai kita letakkan sebagai pengayon lah. Kita supaya air tu terayon. Okay. Air tu terayon. Jadi kalau air tu terayon baru boleh dia melakukan elektrolisis. Okay, tanpa asid sulfurik, air ni susah sikit nak mengayon. Alright. Okay, ada soalan lagi nak tanya? Jom kita tengok apakah perbezaan di antara physical and chemical change. Tadi sebut tentang physical change and chemical change. Okay, physical change dia hanya perubahan daripada bentuk fizikal saja. Tak ada bahan baharu yang terhasil. Manakala chemical change, bahan baharu, saya dah sebut tadi awal tadi. Dia mesti bahan baharu yang terhasil. Okay, sebagai contoh ice melting. So ice jadi air. So bahan dia bahan yang sama. Okay, tetapi kalau tengok rusting of iron, bahan baru muncul. Okay, daripada ferrum 2 jadi ferrum 3. Fotosintesis itu adalah chemical. Okay, daripada karbon, daripada apa? Fotosintesis kan, untuk menghasilkan oksigen. Okay, daripada makanan-makanan itu. Okay, decaying of leaf ataupun cell respiration. Okay, juga adalah chemical reaction. Okay, ni contoh-contoh lah. Okay, kemudian comparison between the physical change and chemical change. Yang ni dia buat comparison. Okay, so kita tengok semua physical change dengan chemical change ni berlaku dekat semua jirim. Okay, 2 meter. Okay, contoh physical change yang boleh mudah kita tengok, kita bengkokkan besi, bengkokkan ataupun dia bengkok tapi tak ada berlaku chemical change. So dia tidak melibatkan, kita tengok dia tidak melibatkan new substance, the properties of the substance remain the same, the chemical composition of the substance also remain the change, and no need less energy. Kita guna sikit saja energy. Okay, but for chemical change we need more energy. The substance and product have different chemical composition. Okay, dia ada komposisi yang berbeza. Okay, then the properties of the substance and the product are not the same. And it also form a new substance. Okay, satu benda baru yang terbentuk. Okay, and last one but not least, okay, mixture and compound sangat-sangat berbeza lah. Dia bukannya melibatkan bahan baru, okay, tapi compound dia. Okay, chemical bond dia tidak melibatkan, untuk mixture dia tidak melibatkan chemical bond, tetapi untuk compound yes. Untuk separation method boleh diasingkan secara fizikal dengan menggunakan kaedah-kaedah yang disebut tadi. Okey, manakala untuk compound hanya satu kaedah, iaitu kaedah chemical, iaitu elektrolisis. Dan karakteristik dia mixture adalah still sama, masih sama. Okey, kemudian manakala untuk compound dia sangat-sangat berbeza lah. Okey. Okey. So itu sahaja. Ada soalan nak tanya tak? Tiada, sir. Huda tak ada. Alhamdulillah. Terima kasih Huda sebab selalu respon kat saya. Orang lain saya pun tak tahulah ada ke tak ada ni. Okey. Okey. Ada 24 orang saja. Ada 6 orang yang tak datang ni. Nanti ketua kelas apa? Farhan kan? Aiman Ashraf. Aiman Ashraf. Aiman ada Aiman? Mic saya problem. Oh, okey. Terima kasih Amru. Amru punya mic tak okey. Okey. Aiman ada? Tak ada. Penolong ketua kelas apa? Ada. Okey. Thank you Aiman. Okey Aiman, nanti check siapa yang tak ada. Okey, nanti kamu letak dalam grup. Okey, senarai nama yang tak ada dalam Google Meet lah. Okey, so sekiranya tak ada soalan, saya ada soalan untuk kamu. So ada banyak soalan untuk kamu daripada muka surat 73 sampai 87 buku Power Up. Okey, cuba buat. Okey, nanti insyaAllah kita akan bincangkan jawapan dia. Okey, boleh? Boleh. Boleh, tak ada masalah .
Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Daun Keladi. Nanti kita buat kelas lagi insya-Allah. Okey, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Thank you sir. Sama-sama. Welcome, welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you. Welcome. Thank you, sir. Welcome, welcome. Thank you sir. Welcome. Welcome. Izzuddin, Azim, where are you? Still here?